Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya kerana lamanya hari itu sehingga ia berdoa, ya Tuhan, kasihanilah aku meskipun masuk ke dalam neraka. Jadi proses hari kiamat antaranya ialah di padang mahsyar, di mana hari kiamat sebagaimana yang kita faham adalah hari kerugian. Hari kiamat tu hari kerugian, hari penyesalan. Sehingga dikatakan bahawa orang yang berada dalam syurga, sekalipun dah masuk syurga, berada dalam kenikmatan yang berpanjangan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa memberikan satu perasaan rasa kepada orang-orang yang berada dalam syurga, betapa ruginya, betapa menyesalnya kerana mereka tidak memanfaatkan satu saat, satu ketika dengan zikrullah. Tu antara lain. Atau maksudnya kalau ditakdirkan insya-Allah kita berada dalam syurga, maka kita juga akan menyesal juga. Duduk dalam syurga dah bagus dah, menyesal kerana apa? Kerana kenapalah kita tidak beramal dengan amal yang lebih baik daripada apa yang kita nikmati sekarang. Kerana melihat ganjaran syurga itu bertingkat-tingkat, nikmatnya berbeza-beza. Walaupun diketahui bahawa nikmat dalam syurga itu tidak putus-putus, berpanjangan, abadi dan sifatnya bertambah-tambah puas. Tapi mengenangkan amal kita di dunia ni masih lagi rugi, masih lagi menyesal. Sebab tu dikatakan hari kiamat ni hari kerugian dan hari penyesalan pada umumnya kepada ramai orang, kepada kebanyakan orang. Jadi berdasarkan hadis tadi bahawa orang kafir ni tenggelam dalam peluhnya, berenang-renang, mati tidak, terseksa yang amat sangat. Sebagaimana yang kita ketahui, satu hari sana 1000 tahun, satu hari sana 1000 tahun sini. Kalau satu hari masuk neraka, 1000 tahun sini. Katalah satu dosa, satu dosa masuk dalam sehari dia masuk neraka, 1000 tahun sini. Yang kita ni baru banyak dosa. Yang tak sempat taubat, yang sengaja tak dimaafkan, baru banyak. Nanti saya ada buat kiraan, nanti kita kira, insya-Allah. Orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya kerana lamanya hari itu, sehingga ia berdoa, ya Tuhan, ya Rabbi irhamna, kasihanilah aku, kesian kami ni. Di padang mahsyar ni terseksa dengan panasnya, dengan peluhnya, dengan telanjangnya, tidak berpakaiannya, dengan menanggung dosa-dosanya. Ya Allah, tak dapat digambarkan. Jadi nak apa pun nak buat, nak beramal, ni lah tempatnya, dunia ni tempat bercucuk tanam. Ya Tuhan, kasihanilah kami meskipun masuk neraka. Neraka pun neraka lah. Dah lama sangat, teruk sangat, nak pergi tempat lain pula lah. Sini dah terseksa sangat, belum lagi neraka. Sampai digambarkan punyanya dahsyat, punya dahsyat yang tak dapat diperkatakan, lidah kelu pun nak bercakap. Boleh guna setakat tu je lah. Meskipun masuk dalam neraka lah, kami dah tak tahan dengan seksa-seksa di padang mahsyar. Begitu sekali ya. Subhanallah. Jadi marilah kita sama-sama insaf ya. Insaf sangat-sangat. Kita bertuah ni. Semua yang ada dalam masjid ini, kita orang Islam yang panjang umur, masih lagi hidup ni, diberi usia ni, boleh lagi menghirup oksigen udara ni, kenalah sangat-sangat bersyukur. Sebab apa? Belum lagi dimatikan. Ada lagi peluang kita untuk jadi orang yang terbaik, untuk jadi orang yang beriman, untuk jadi orang yang bertakwa. Masih lagi ada peluang.
Walaupun sekarang ni mungkin kita rasa belum lagi, jauh lagi, tak apa, asalkan kita hidup lagi. Mana peluang nak bertaubat tu ada lagi, peluang nak tebus dosa tu masih ada lagi, banyak lagi sisa-sisa yang ada, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu dia hadisnya. Panjang sangat. Jadi kita nak ambil yang Melayunya sebab apa tuan-tuan? Yang kita nak ialah ilmunya, yang kita nak ialah kefahamannya. Kefahaman tu yang pentingnya, supaya kita boleh berubah sikap. Ya. Baik. Maksud dia ya, terjemahannya. Tiada seorang nabi melainkan ia mempunyai doa yang mustajab, dan semuanya sudah menggunakan doa itu di dunia. Nabi-nabi yang lain, setiap nabi ni ada kelebihan, ada keistimewaan, ada doa yang mustajab. Doa yang mustajab ni doa kun fayakun. Allah izin. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ya ibani ati'ni ajaluka rabbaniyan taqulu li syai'in kun fayakun. Salah satu inilah doa yang mustajab. Mereka semua dah guna doa tu di dunia. Sedangkan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih menyimpan doa itu untuk saya gunakan sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Gunakan syafaatnya pada kelebihan, keistimewaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantuan darurat dia akan tolong umatnya nanti di hari kiamat. Ingatlah bahawa sayalah yang terkemuka dari semua anak Adam, dan itu bukan bangga. Ayat ni perhati elok. Ingatlah bahawa sayalah yang terkemuka. Maka Nabi inilah yang paling unggul, yang paling terkenal, yang paling cinta dan takutkan Tuhan, merupakan kekasih Allah, ketua para Nabi. Dari semua anak Adam sejak zaman Nabi Adam, dia yang the best, yang terbaik. Tapi itu bukan bangga. Dia insan kamil, dia tak bangga walaupun dia menyebutkan itu. Sebab apa tak bangga? Biasanya kalau orang sebut diri sendiri ni, isi bakul angkat sendiri ni, dia akan banggalah. Tapi tak boleh dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Nabi ni sangat luar biasa makrifatnya, tauhidnya, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga yang pertama bangkit dari bumi, dari kubur, juga bukan kerana bangga dan panji alhamdulillah di tanganku pada hari kiamat, dan di bawahnya ada Adam dan anak cucunya, juga tidak bangga dengan itu. Pada kiamat nanti, kesukaran dan kerisauan manusia akan bertambah dahsyat sehingga mereka datang pada Nabi Adam. Jadi dalam cerita ni saya nak fokuskan Nabi tertentu saja yang saya buat catatan ni, buat kajian ni, pembacaan saya. Nabi-nabi yang lain saya baca sekali lalu je lah. Bertambah dahsyat ni manusia kita ni. Jadi mudah-mudahan kuliah pada malam ini dapat menginsafkan kita, terutama yang bersyarah ni, yang bercakap, masuk ke dalam hati kita. Apa kita renungkan, renungkan jauh-jauh dalam-dalam apa persiapan kita. Persiapan yang mestilah luar biasa, bukan boleh biasa-biasa. Sehingga mereka datang pada Nabi Adam AS dan berkata, wahai Abu Bashar, ayah dari semua manusia, berikan syafaatmu, bantuanmu bagi kami dengan minta kepada Tuhan supaya segera menyelesaikan masalah kami ini. Jawab Nabi Adam, Nabi yang dianggap sebagai Abu Bashar, yang tidak berdosa. Nabi-Nabi Rasul itu semua tidak ada dosa. Dosa-dosa telah diampunkan semua. Jawab Adam, dia pun terasa bersalah juga. Di padang mahsyar dia pun tak sanggup nak tolong, nak beri syafaat, nak beri bantuan. Padahal Nabi dijamin masuk surga bi ghairi hisab. Itu pun ada kerisauan. Jadi kerisauan dan ketakutan itulah diistilahkan sebagai rasa hamba. Rasa hamba.
Jawab Adam, itu bukan bahagian saya telah diusir dari syurga kerana dosa. Atau dengan bahasa yang mudah, kerana kelalaian. Dan kini aku tidak memikirkan sesuatu kecuali diriku sendiri. Dia sekarang ni nafsi-nafsi lah. Kamu, aku. Lebih baik kau pergi kepada Nuh alaihissalam, kerana ia sebagai Nabi yang pertama. Maka mereka pergi Nabi yang pertama lah. Yang tu diciptakan daripada tanah apa semua. Jadi Nabi yang pertama yang diutuskan tadi itu siapa? Nabi Nuh, yang berkata, tolonglah kamu mintakan kepada Tuhan supaya lekas membebaskan kami. Pergi pula kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh hidup dekat 1000 tahun. Ini pun saya baca sepitas lalu, tapi mudah-mudahan dapat. Nabi Adam, dia rasa dia lalai. Yang mana Allah larang, dia langgar perintah tu. Dia lalai. Kerana itu saja hati dia dah kecut perut, dah bimbang, sehingga dia tak sanggup memberi syafaat. Dia kata, pergilah dekat Nabi Nuh alaihissalam. Sampai dekat Nabi Nuh, dia kata, bukan bahagianku, saya telah mendoakan penduduk bumi sehingga tenggelam semuanya. Dan kini tidak ada yang aku fikirkan kecuali diriku sendiri. Maknanya Nabi Nuh ini dia pernah doa supaya kaum dia binasa. Bukanlah Nabi Nuh itu berdosa, tapi dia anggap itu pun ada kecacatan, ada kelemahan dia, ada kekurangan dia. Maka dia tak sanggup memberi syafaat kepada umat manusia. Lebih baiklah kamu pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Ayat ni saya nak cerita panjang sikit. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ni, pergi Nabi Ibrahim dan berkata, tolonglah kami di sisi Tuhan supaya segera memutuskan urusan kami. Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, itu bukan urusanku sebab saya telah dusta sebanyak 3 kali. Maka sejarah hidup Nabi Ibrahim telah berbohong 3 kali. Ini saya nak ceritakan. Kita nak ambil tibar. Ibrahim berkata, sesungguhnya Rabbku pada hari ini marah. Sungguh marah yang dahsyat. Sebelum dan sesudahnya tak pernah marah macam ni. Dan aku telah berbohong 3 kali, aku pun tak berani. Sehingga Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali sebanyak 3 kali. 2 antaranya yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Yang mana kan Nabi Ibrahim tu? Satu ketika di mana kaum dia pada zaman dia mengajak dia ke majlis. Majlis apa? Majlis untuk meraihkan penyembahan berhala tu. Majlis kenduri besar-besaran. Ajak dia. Maka dia kata dia sakit. Dalam surah As-Saffat ayat 89. Kaum dia ajak lalu menyatakan, inni saqim, sesungguhnya saya ni sakit. Maka dia kata apa di sini kan? Inni faqala inni saqim wa sani'a bal fa'alahu kabiruhum hadha. Jadi dia kata dia sakit. Jadi sakit ini dia dusta lah. Dia bukan sakit fizikal, tapi dia sakit hati, sakit jiwa kerana melihat kaum dia syirik, menyembah berhala tadi. Jadi itu yang dikatakan dia berdusta, sakit tadi. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kenyataan yang macam tu tidak salah. Dalam Islam itu namanya tauriyah. Apa makna tauriyah? Tauriyah tu maknanya dia berdusta kerana darurat, tapi bukan bohong. Memanglah dia sakit. Dia kata sesungguhnya aku sakit. Dia tak bohong, sakit jiwa dia. Kerana sakit melihat syirik yang berlaku pada kaum dia tadi. Jadi bila mana Nabi Ibrahim tidak pergi, tinggal di kampung dia, yang lain pergi, dia pun pergilah tempat berhala-berhala. Yang banyak tadi dipecahkan semua berhala-berhala tadi.
Tinggal satu saja berhala yang paling besar. Diletakkan kapak dekat situ. Maka diringkaskan cerita, maka apabila mereka tamat saja daripada kenduri upacara penyembahan berhala tadi, mereka pun datang, mereka melihat habis semua patung-patung berhala telah musnah, tinggal satu yang besar saja. Mereka dah agak ini kerja Ibrahim lah ni, sebab dia tak pergi. Bagilah mereka mendapatkan Ibrahim, lalu bertanya, bawa dia dekat patung-patung tadi. Adakah kamu yang buat ni? Maka tu makhluk benda lah. Maka Nabi Ibrahim kata, bukan aku, tapi bahkan yang besar tu. Cuba kamu tengok yang besar, patung yang berhala ni yang pecah. Kalau semua tengok kat tangan tu ada kapak. Dia kata. Jadi mereka dia kata, macam mana pula kamu kata berhala yang besar ni, sedangkan dia tak boleh berbicara? Maka Nabi Ibrahim jawab, kalau dah kamu tahu dia tak boleh berbicara, tak boleh buat apa-apa, kenapa kamu sembah dia? Bodoh. Itu kata saya lah. Saya tambah, bodoh. Dah kamu tahu dia tak boleh bercakap, tak boleh berjalan, tak boleh nak musnahkan apa, kamu sembah dia buat apa? Jadi akhirnya mereka menyiapkan unggun api yang besar untuk bakar Nabi Ibrahim. Nabi dia tawakal je. Sehingga malaikat datang. Wahai Ibrahim, maukah aku tolong kamu? Kata malaikat. Tak perlu. Tu dia hero. Tak perlu. Kemudian dia kata, kalau begitu kamu mintalah tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak perlu minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tahu kerja dia. Dia tahu kerja peranan dia. Aku tak payah minta tolong. Tawakal je. Begitu sekali. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan. Dia tu, api tu sejuk, dia selamat keluar. Steady je. Itu dah dua lah. Dia bohong tu. Dia kata patung yang besar yang musnahkan. Kan dia bohong lah tu. Sebenarnya yang buat itu hakikatnya Allah lah. Dia terkait dengan zat Allah tu. Yang ketiga, Nabi Ibrahim ni dia ada isteri. Isterinya namanya Siti Sarah ataupun Sarah. Dia pergi hijrah, bawa pergi satu wilayah, di mana wilayah itu ada seorang raja yang sangat zalim. Bila mana mereka melihat Nabi Ibrahim dan perempuan tu, mereka tak tahu isteri Nabi Ibrahim. Mereka bagi tahu raja yang zalim tu. Maka dijemputlah Nabi Ibrahim AS dan isterinya Sarah ke istana. Bawa ke istana raja yang zalim. Dia layan nak elok begitu begini semua. Lepas tu tapi dalam pada itu Nabi Ibrahim dah pun semayang, berdoa supaya isterinya selamat. Isterinya selamat. Jadi ditinggalkan Sarah tu di situ seorang diri, dia pergi tempat lain. Maka raja yang zalim itu nak peluk dia, peluk bini dia. Tapi sebelum daripada tu dia tanya siapa perempuan ni. Maka dia kata ini adalah saudara perempuanku. Jadi saudara perempuanku. Kenapa dia tak cakap isteri? Kalau dia cakap isteri, nescaya raja yang zalim tadi akan bunuh Nabi Ibrahim dan merampas Sarah daripada dia. Jadi dia kata ini saudara perempuanku. Jadi Nabi Ibrahim dah solat tadi, doa tadi, dia nak tinggallah isteri dia tadi. Dia nak kacau, dia peluk. Maka dengan kuasa Allah SWT, tiba-tiba bila nak peluk tu tak dapat nak peluk, tak dapat nak buat jahat. Isteri Nabi dia nak buat jahat, mana boleh? Jadi kuasa Allah SWT akhirnya tangannya kaku. Nak beku dah, jam. Lepas tu dia lepas lah. Udah terlepas, dia nak peluk lagi, buat jahat lagi. Lagi sekali kaku, lebih teruk, lebih parah lagi tangan raja tadi ni. Kemudian dia suruh minta lah dengan Allah, dia takkan kacau lagi. Lepas tu dah selamat. Itu dia hadiahkan Siti Hajar, hambanya, kepada Nabi Ibrahim. Dan akhirnya menjadi isteri kedua kepada Nabi Ibrahim. Menjadi isteri kedua kepada Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ibrahim ni ada lagi isteri yang ketiga.
Yang menurut riwayatnya yang namanya keturah tu. Yang akhirnya dia kahwin dengan keturah, dapatlah zuriat dia. Zuriat tu Bani Jawi, yang lahirkan keturunan Jawa-Jawa ni. Ataupun setengah kata Melayu, campur lah. Kita Banjar, Melayu, Jawa ni dikatakan satu rumpun. Ya? Panjang cerita tu. Baik. Kemudian seterusnya, ini Sakim tadi kedua ketika berkata bahawa yang merosak berhala Tuhannya inilah yang terbesar. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Ketika isterinya akan diganggu oleh raja yang zalim, lalu ia berkata, ini saudaraku. Kerana itu kini tidak ada sesuatu yang merisaukan hatiku kecuali bagaimana nasibku, tetapi kamu pergi kepada Musa alaihi salam sebagai kalimullah. Inilah satu peristiwa yang benar-benar akan berlaku bila kita nanti berada di padang mahsyar. Sebab itu tuan-tuan, saya pun suka baca kisah ni. Dia mengingatkan diri kita ni supaya kita insaf, supaya kita bertobat. Padang mahsyar, hari akhirat ni bukan main-main. Dan jangan sekali-kali kita anggap aku dah okey, aku dah bangun tahajud, aku dah sembahyang sunat duha, baca Quran. Jangan perasan macam tu. Hari akhirat ini dahsyat, hitungannya dahsyat. Dahsyat. Saya ni ada siapa tu? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini mujaddid, kurun yang kedua. Walaupun dia mujaddid, dia menganggap dosa dia sebanyak pasir di pantai Sahara. Itu rasa hati. Rasa hati itu maknanya bukan retorik. Dia betul-betul rasa. Dosa dia banyak, sebanyak. Sedangkan mujaddid itu makna orang yang paling bertakwa, yang paling tak ada dosa lah di zaman dia. Yang paling sedikit dosa. Jadi dia pun anggap macam tu. Sehinggalah diceritakan bahawa satu orang wali bila dengar jumlah dia kiraan matematik ni, pensan mati terus. Ni. Jadi saya nak cerita ni. Satu hari katalah kita ni, saya tuan-tuan, contoh. Satu hari kita buat 10 dosa. Sebenarnya boleh jadi lebih. Dosa apa? Dosa mata, dosa telinga, dosa sombong, dosa bakhil, dosa ujub, dosa riak, ada mengumpat, ada menipu, berbohong, ada hutang, ada syirik. 10 dosa. 10 dosa satu hari. Darab dengan setahun. Kenapa setahun Ustaz? Sebab apa? Kita hidup ni dah bertahun-tahun. Jadi ambil setahun dulu, kali dengan 365 hari. Kenapa nak darab 365 hari? Sebab satu tahun 365 hari yang biasa. Jadi 10 dosa darab dengan setahun 365 hari. Jawapannya 3,650 hari. 3,650 dosa dalam masa setahun. Itu kita andaikan satu hari buat 10 dosa. Kalau umur kita 65 tahun, tolak 15. Kenapa tolak 15 Ustaz? Sebab balik ni 15 tahun. Balik ni 15 tahun, tolak 15. Jadi 65 tolak 15 tinggal 50. Jadi sekarang 10 dosa darab dengan setahun 365 hari, darab dengan berapa tahun kita hidup? 50 tahun. Asalnya umur kita 65. Katalah begitu 65. Tolak 15. Kenapa tolak 15? Balik 15. Bawah balik saya tak kira. Kita anggap begitu. Jadi darab dengan 50. Jawapannya 182,500 dosa selama 50 tahun. Jadi selama 50 tahun, kalau kita 65 sebenarnya, selama 65 tahun tu dosa kita 182,500 tahun. Dosa Saya ulang balik, 182,500 dosa selama 50 tahun. Katalah satu dosa selama 50 tahun, itulah banyak dosa kita. Sekurang-kurangnya 182,500 tahun, 500 dosa. Katalah satu dosa satu hari masuk. Satu dosa masuk neraka satu hari. Contoh, satu dosa masuk neraka satu hari. Sedangkan ada 182,500 dosa. Jadi satu dosa satu hari darab dengan 1,000 tahun. Kenapa darab 1,000 tahun Ustaz? Sebab satu hari sana 1,000 tahun sini. Satu hari neraka 1,000 tahun sini. 182,500 tahun darab dengan 1,000 tahun. Jawapannya apa?
182 juta 500,000 tahun. 182 juta 500,000 tahun. Selama 50 tahun. Itu diandaikan kalau sehari. Satu dosa masuk sehari. Jadi, adakah satu dosa tu masuk sehari? Boleh jadi satu dosa tu masuknya entah ribuan tahun, ratusan tahun. Yang dikatakan semayang subuh tinggal 60 berapa ribu tahun masuk neraka, semayang Zuhur macam bunuh 1,000 orang, semayang asar macam runtuhkan Kaabah, semayang maghrib kalau laki macam berzina dengan mak dia, kalau perempuan macam berzina dengan pak dia, kalau tinggal semayang Isya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha, dia suruh cari Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 182 juta 500,000 tahun bagi satu hari. Kalau masuk mana darat dengan 50 tahun. Kalau masuk sehari 182 juta ini berapa tahun kita duduk kat dunia ni? Subhanallah, astagfirullah. Jadi tak dapat digambarkan. Sebab itulah Nabi-Nabi pun menangis, Nabi-Nabi pun takut. Walaupun Nabi yang memberi syafaat, Nabi-Nabi lain semua takut. Apakah tuan-tuan ingat bagi setengah orang yang faham, Nabi-Nabi lain semua takut sebab ada rasa berdosa? Hadis Nabi Muhammad tak ada rasa takut. Pasal apa dia tak rasa takut? Dia yang paling takut sebab dia kenal cinta dan takutkan Tuhan. Dan saya telah beritahu bahawa Nabi SAW, amalan-amalan dia, keikhlasan dia, semua apa yang dia buat itu, semuanya anugerah izin kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dialah manusia yang setakut-takutnya di padang mahsyar mengatasi Nabi yang lain. Sebenarnya, hakikatnya. Tetapi dalam masa yang sama, dia ini sangatlah sayang kepada umatnya. Balik kepada pergi Nabi Musa alaihissalam pula. Lepas Nabi Ibrahim tadi, sebagai kalimullah yang langsung mendengar firman Allah secara langsung, pergi kepada Nabi Musa. Jawab Nabi Musa, sama juga, ini bukan urusanku. Saya pernah membunuh orang. Dia pernah bunuh orang ketika mana di bandar. Dia berjumpa dengan seorang yang Bani Israel dan juga orang Mesir Qibti, bergaduh. Dia pun masuk campur. Entah macam mana dia ni Nabi Musa alaihissalam. Dia bagi penumbuk sekali, mati terus. Mati terus. Orang Mesir tu mati terus. Bila mati terus, datanglah pegawai pemerintah ni, Firaun. Datang kat dia, ni dia orang nak cari kamu, nak tangkap kamu, nak bicara sama kamu, nak bunuh kamu, baik kamu lari. Jadi dia pun lari lah. Nabi pun kena ada usaha juga begitu. Jadi aku pun bersalah juga. Jadi aku nafsi-nafsi lah aku pada rasa salah. Walaupun tak sengaja, tapi rasa bersalah. Inilah kelebihan agama Islam ni, rasa bersalah ni. Kita dosa tak ada tapi rasa bersalah. Nampak orang miskin dekat tepi bank ATM ni, kita nak tolong tak ada duit cukup-cukup contohnya. Nak tolong tak upaya. Jadi kita pun rasa sangat bersalah. Rasa berdosa pula nak tolong dia. Tapi nak buat macam mana? Jadi kita pun kekalkan rasa bersalah tadi. Sebab itu dalam Islam, siapa yang banyak rasa bersalah, itu diberi pahala. Jangan tak tahu, beri pahala banyak. Dan akhirnya pergi. Ada akhir lagi. Ni Nabi Isa dululah. Pergi kat Nabi Isa sama juga. Dia kata dia pun rasa bersalah. Pasal dia telah melaknat orang-orang Kristian ni. Saya diangkat bersama ibuku oleh orang sebagai Tuhan. Dia dianggap sebagai Tuhan. Mak dia pun dianggap sebagai Tuhan. Jadi dia rasa bersalah. Walaupun yang salah tu orang Kristian, tapi dia pula yang rasa bersalah. Aku pun tak boleh, nafsi-nafsi lah. Pergilah dekat Nabi SAW, penutup dari semua Nabi-Nabi. Kita berada di sana nanti, umat yang paling awal dihisap, dikira semua dosa pahala. Umat mana? Umat Nabi Muhammad kita lah. Tapi jangan seronok sangat. Walaupun kita yang di awal-awal di mahkamah kan, dihisapnya, tengok dosa kita. Subhanallah, tengok dosa kita. Jadi Nabi bersama dengan umat bersama tadi, Nabi pun apa?
dia pun bersujud lama kepada Allah SWT, memuji-muji kepada dengan pujian belum pernah diucapkan seorang pun sebelumku. Kemudian aku diperintah, irfa' ra'saka wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Jadi dia kata apa? Angkatlah kepala kamu. Dah lama dah sujud tadi, minta, katakan akan didengar, dan mintalah akan diberikan syafaat. Maka saya memberikan syafaat kepada orang-orang yang mana yang dalam hatinya ada seberat semut, mana kecil halus sebesar biji sawi, zarah atau jagung dari iman, keyakinan di samping syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa maksud ni? Apa sebenarnya? Adakah maknanya orang yang ada iman dalam hatinya sedikit terus masuk tak jadi masuk neraka? Tak, bukan macam tu tuan-tuan. Ada juga yang faham macam tu. Kita punya amal baik, amal buruk ni semua ditimbang. Bila ditimbang nanti, kan, kalau siapa yang terlebih berat amal jahatnya, masuklah ke neraka. Maka daripada neraka tadi akan mendapat syafaat. Itu salah satu bentuknya. Yang kedua, syafaat yang diberi oleh Nabi SAW ini kepada siapa? Kepada golongan di akhir zaman. Yang macam mana? Yang mereka ini beriman dengan Nabi walaupun mereka tidak melihat Nabi. Bukan kita ni, semua kita bukan. Yang tertentu sahaja. Ini namanya syafaat kubra ni. Diberikan syafaat kepada masuk surga bi ghairi hisab, diselamatkan orang yang di dalam api neraka tadi. Sebab itulah kita disuruh apa? Membanyakkan selawat. Udah itu yang disuruh, itu dah diperintahkan selawatnya. Kerjanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta. Mana yang kita apa? Kita baca lah, baca banyaknya. Macam tak ada apa je selawat tu. Tapi selawat itu Allah suka, Nabi suka, maka akan diberi apa? Diberi syafaat kepada yang banyak selawat ke atas Nabi. Jadi akhirnya yang menyelamat kita, yang menyegerakan proses-proses hisab di padang mahsyar nanti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi saya, bila saya renung-renungkan apa nak berlaku di padang mahsyar nanti, ya Allah, keterlaluanlah. Dahsyat, sangat dahsyat. Sehingga kan dahsyat tadi saya dah cerita dah di sini, saya ulang balik cerita tu. Umar bin Al-Khattab ketika masuk ke masjid, jumpa Ka'bul Ahbar, memberi nasihat. Maka Umar berkata, berilah kami nasihat. Maka dia cakap apa? Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, neraka jahanam akan diperdekat pada hari kiamat, lalu bergemuruh. Dan bila telah dekat, ia bergemuruh dengan satu suara. Dan di saat itu tidak ada seorang Nabi atau orang yang mati syahid, melainkan ia bertekuk lutut jatuh. Maka tiap Nabi mati syahid atau siddiq hanya berdoa, ya Allah, saya tidak minta kecuali keselamatan diriku. Sehingga Nabi Ibrahim lupa pada Ismail dan Ishak sambil berkata, ya Tuhan, aku Khalilullah Ibrahim. Dan pada saat itu, andaikan engkau wahai putra Khattab, Umar Al-Khattab, mempunyai seperti amal 70 Nabi, nescaya engkau mengira bahawa dirimu tidak akan selamat. Mana Sayyidina Umar diberitahu nasihat oleh sahabat dia, kalau kamu sendiri Umar berhadapan situasi padang mahsyar hari kiamat nanti, kamu sendiri walaupun ada amal 70 amalan Nabi, nescaya kamu mengira diri kamu tidak akan selamat. Mana benar-benar tawakal, mana pasrah, tak ada apa sandaran. Ini dah saya terang banyak kali. Nabi Muhammad masuk ke syurga kerana rahmat. Semua Nabi Rasul masuk ke rahmat. Amalan Nabi-Nabi semua, amalan sahabat semua, siapa pun punya amalan, semuanya Allah gerakkan, Allah izinkan. Kalau dia tak izin, dia tak restu, tak jadi apa pun amalan kita. Jadi macam mana kita sanggup boleh bersandar kepada amalan-amalan kita
Semua tu bukan kita buat. Allah yang buatkan. Jadi amalan 70 amalan Nabi pun tetaplah rasa macam tak ada apa lah. Jadi gementar, takut. Nabi pun takut sampai lupa anaknya. Nabi Ismail, Ishak. Lupa semua anak-anak dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kalau ditanya pada saya, apa amalannya Ustaz? Walaupun saya pun sendiri rasa tidak selamat, walaupun nama orang tu Kasim selamat, dia pun belum tentu lagi selamat. Jadi antara yang paling besarnya yang boleh menyelamatkan kita tadi, yang pertama-tamanya ialah tauhid. Jangan kita berlaku syirik. Takut kepada orang tak tentu pasal. Buat benda-benda apa kerana orang. Yang dua, kita ni selawat banyak. Maafkan semua salah-salah, maafkan. Kalau kamu maafkan salah orang, Allah maafkan salah kita. Kita maafkan semua salah orang. Kita doakan kebaikan untuk semua orang. Baik sangka, berkasih sayang. Tapi kalau kita tak boleh lembut hati kita, nak bergaduh je, nak bersangka buruk, nak mengata, habislah kita. Alam barzah lagi kita dah kena lah. Mana saudara kamu yang se-Islam, kita kata orang ni saudara bernama, kamu hari kutuk dia, kamu hina dia, perli dia, sindir dia, kamu serang dia, macam-macam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, marilah kita usahakan apa? Taubat. Kita jadi manusia yang baik, kasih sayang, doakan orang, maafkan salah orang pada kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan nasib kita nanti di alam barzah, di padang mahsyar. Jadi tuan-tuan, ada rezeki lebih, belilah buku, belilah kitab. Yang paling mudah, tengok YouTube. Ustaz-ustaz ceramah zaman moden. Zaman moden, Allah yang sediakan YouTube tadi, kita tengok, type dia. Dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya padang mahsyar. Dia keluar lah, ustaz-ustaz tu tengok lah. Yang baik tengok, agak tak percaya tak salah tengok. Apa benda, insya-Allah. Itulah Tuhan bagi mudahan. Buat apa Tuhan bagi sediakan YouTube tu? Supaya kita cepat-cepat taubat, cepat-cepat insaf.